Peti Didik 15 Mei bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan memberi perhatian kepada pendekatan inovasi dan kreatif dihasilkan oleh guru atau golongan pendidik bagi memastikan ia tidak hanya dilaksanakan di sekolah mereka sahaja. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata jika inovasi ini dikongsi bersama di sekolah lain, ianya memberi manfaat yang lebih meluas terutama kepada murid. Kita perlu lihat kembali apakah inisiatif-inisiatif, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar yang dibuat oleh guru-guru penerima anugerah ini ada yang mungkin sesuai untuk dilaksanakan secara lebih meluas. Ada pendekatan yang tidak melibatkan kos yang tinggi, ada pendekatan yang boleh dilaksanakan dalam masa yang cepat, ada pendekatan yang boleh dilaksanakan dengan mudah. Jadi perkara-perkara ini kita perlu ambil kira supaya sikap ataupun usaha ataupun semangat dalam kalangan guru-guru untuk melakukan yang terbaik, memperkenalkan pendekatan yang sesuai ini dapat kita teruskan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Festival Guru Malaysia di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK siang tadi. Pada majlis itu, Datuk Dr. Razzie turut menyampaikan anugerah kepada 27 guru daripada pelbagai kategori. Antaranya anugerah ikon guru, anugerah cikgu juara digital, anugerah guru cemerlang, anugerah guru inovatif dan anugerah khas pendidikan. Datuk Dr. Razzie dalam ucapannya turut menegaskan sudah tiba masanya kementerian membuat perubahan kepada struktur pendidikan agar mampu bersaing dengan negara lain. Jelasnya pendekatan yang lama perlu diperbaharui seiring dengan arus perubahan dunia yang kian berubah. Suasana pembelajaran menyeronokkan yang memayungi konsep Sekolahku Sejahtera menjadi pendekatan utama Kementerian Pendidikan KPM untuk direalisasikan di semua sekolah seluruh negara. Datuk Dr. Razzie Jidin berkata konsep itu akan terus dikembangkan dengan pelbagai inisiatif termasuk membangunkan teknologi pembelajaran digital yang menyeronokkan. Dan ini berkait rapat dengan elemen-elemen utama dalam konsep Sekolahku Sejahtera. Kita bercakap tentang usaha untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang menyeronokkan. Kita ingin melihat anak-anak kita bangun pagi rasa nak datang sekolah ini tanpa dipaksa. Kalau tak dapat pergi sekolah, dia rasa lain, dia rasa kehilangan, dia rasa kekosongan. Kerana sekolah itu bagi mereka adalah tempat yang menyeronokkan. Dalam konteks ini banyak usaha-usaha dan inovasi serta inisiatif diperkenalkan oleh penerima anugerah, termasuklah dalam konteks mata pelajaran STEM untuk memastikan eksplorasi dibuat oleh murid-murid dalam bidang sains dan teknologi. Tambah beliau, perkembangan itu dipantau KPM termasuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan guru bagi membangkitkan keseronokan belajar ketika pandemik sebelum ini. Konsep Sekolahku Sejahtera juga menjadi pendekatan utama yang berupaya meningkatkan eksplorasi bidang sains dan teknologi kepada pelajar sekolah. Banyak inisiatif berjaya dilaksanakan para guru bagi memastikan murid-murid dapat menjelajah bidang sains dan teknologi atas tapak digitalisasi masa kini. Kekurangan diri tidak pernah menjadi penghalang untuk guru istimewa ini melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberi sebagai pendidik. Huzairi Ahmad, guru kurang upaya dari Sekolah Kebangsaan Felda Mempaga 2 Pahang, antara 25 guru yang menerima anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2022 sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Universiti Malaysia Kelantan. Kecacatan kekal yang dialami Cikgu Huzairi sejak 22 tahun lalu tidak pernah melunturkan semangatnya untuk berbakti kepada anak didik, sama ada di sekolah atau dalam komuniti setempat. Jelas guru berusia 46 tahun ini, dia mengalami lumpuh kekal selepas terjatuh ketika memanjat pokok rambutan pada tahun 1999. Walaupun kini berkerusi roda, dia tetap bersemangat melaksanakan tugas sebagai guru muzik selain tampil sebagai guru bimbingan kepada murid dan keluarga yang memerlukan. Penyertaannya dalam anugerah ini hasil pencalonan dari muridnya sendiri, Muhammad Adam Takif Zaidi, 11 tahun, bersama bapanya. Perasaan saya sebenarnya sampai sekarang saya masih lagi terkejut sebab anugerah ni diberi oleh McDonald's secara buat kejutan, surprise. Saya masa tu di sekolah, ikutnya saya ada temu ramah dengan Karang Craft. Dia beritahu daripada Karang Craft. Jadi saya pun ingat betul lah kan. Tiba-tiba masa dia temu ramah tu, tiba-tiba daripada belakang tu datang pelajar dengan cikgu main gitar, ucap tahniah. Saya pun paling lah kan, ingat kan
kenapa kan, jadi terkejutlah. Saya pun rasa sedih bercampur gembira lah, mengeluarkan mata lah. Turut menerima anugerah sama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Long Moh Baram Sarawak Kelimin Lidam dan Guru Sekolah Kebangsaan Bandar Raub Pahang Ishak Hassan. Kita dicalonkan oleh bekas guru yang sama sekolah dahulu dan kini dia berpindah ke Terengganu. Dia mencalonkan kita sebab yang pertama adalah kerana pembangunan dari segi prasarana dan fizikal yang kita bawalah, yang kita buat di sekolah untuk menarik minat-minat murid supaya mereka berminat ke sekolah. Berdasarkan satu program yang saya buat di pusat sumber sekolah saya, pusat sumber SK Bandar Raub, di mana program yang saya buat ini dinamakan World Bubble Library. Suatu inovasi yang menampakkan kelainan. Biasanya budak pergi ke library pusat sumber untuk membaca ataupun mencari maklumat. Tapi saya nak menjadikan satu kemejadian pada mereka, melahirkan satu kemahiran. Jadi saya wujudkan satu program yang dinamakan World Bubble Library, di mana pelibatan murid daripada tahun 3 hingga tahun 6 belajar mengunting rambut. Kami berkolaborasi dengan beberapa baba yang terdapat di sekitar sekolah. Mereka datang mengajarlah seminggu 2 kali. Dalam masa yang sama, saya dapat menarik murid-murid pendidikan khas daripada 2 buah sekolah menengah yang berhampiran. Jadi bila guru mereka bawa untuk sama-sama belajar, jadi ini menjadi satu orang kata pencapaian yang baiklah untuk World Bubble Library ini. Jadi saya tak langsung saya dapat melahirkan murid berkeperluan khas ni, kemahiran mengunting rambut. Anugerah disampaikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Masing-masing menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai berjumlah RM5,000. Turut hadir Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid dan Naib Presiden McDonald's Malaysia Melati Abdul Hai. Memasuki tahun ke-6 penganjuran, anugerah ini menerima lebih 5,600 pencalonan sejak dibuka pada 10 Mac lalu. Sementara itu, Datuk Dr. Razi Jidin siang tadi berkesempatan menyertai kayuhan ceria Hari Guru bersama warga pendidik di Kelantan. Kayuhan itu dilakukan secara santai di sekitar Bacok sempena program sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2022. Lebih 500 menyertai kayuhan sejauh 20 km itu yang bermula dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bacok dan berakhir di Pekarangan Universiti Malaysia Kelantan. Datuk Dr. Razi turut meluahkan rasa gembira melihat warga pendidik di sekitar Kelantan bersemangat berkayuh sepanjang program tersebut. Riadah bersama warga pendidikan Kementerian Pendidikan KPM ini juga amat dihargainya. Selain mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan penganjur, Datuk Dr. Razi turut memasang niat untuk berbuat sedemikian lagi pada masa akan datang. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Razi turut mengadakan perbincangan bersama pengurusan KPM serta Lembaga Peperiksaan LP. Ia berkaitan pentaksiran dan peperiksaan bagi murid sekolah bawah KPM. Terdahulu, beberapa sesi libat urus diadakan bagi mendapatkan input dan pandangan daripada pihak-pihak berkepentingan dalam memperkasakan pentaksiran sedia ada. Untuk itu, beberapa penambahbaikan telah dikenal pasti dan sedang diteliti secara lebih mendalam bagi memastikan setiap pendekatan yang dilaksanakan dapat memberi impak positif dalam mentadbir pendidikan negara. Kembali di Buletin Didik. Sebagai usaha menjadi perintis dalam pembuatan roket bertaraf antarabangsa, pasukan WOW Rocketry dari Universiti Sains Malaysia USM bakal membentangkan projek mereka di Spaceport America Cup 2022 pada Jun depan. Bukan itu saja, pasukan ini juga merupakan wakil tunggal Malaysia ke pertandingan berprestij dunia itu. Menurut Ketua Pasukan Evan Mita, yang juga merupakan pelajar tahun 3 ke Juruteraan Aero Angkasa di USM, ini merupakan percubaan kali ketiganya selepas pertandingan itu ditangguhkan pada tahun 2020 kerana pandemik COVID-19. So it's my personal passion. So when I shared with, we had a group called UNISEC. UNISEC is an organisation. So dalam tu I tanya siapa nak join team saya. So that's how I get 11 team members with me to do this project, and we participated in the qualification round pada bulan Oktober tahun lepas. Dan masa tu 190 teams participated all around the world, and USM ranked top 100, 92 out of 151 teams. Sekarang officially 22 negara dan 63 team akan compete dalam Spaceport America Cup.
tambah badminton pada tahun 2021. Pertandingan itu diadakan secara dalam talian dan tahun ini ia kembali diadakan secara fizikal dan pemenang berpeluang melancarkan roket ciptaan mereka di peringkat antarabangsa. Peluang itu pastinya mahu direbut oleh badminton bersama 11 ahli kumpulannya. Pelbagai cabaran dihadapi sepanjang menghasilkan projek ini, antaranya memastikan semua ahli bersependapat. Namun sebagai ketua, badminton memastikan semua pendapat ahli didengar dan keputusan dibuat bersama. Even though we work among our friends, there will be some problem. And apatah lagi ni dalam kumpulan besar, ada 11 orang, ada senior-junior, semua kena hormat dia orang. So in that terms, we didn't actually had any arguments about the decisions we are going to make, because we were like really focused on one thing. Kita nak launch, so any comments that is really progressive, we are going to take in, and all the negative comments, we'll just ignore it. So that's how we work in the group. Rishi yang merupakan salah seorang ahli kumpulan berharap mereka dapat membawa pulang kemenangan sekaligus menjadikan projek ini sebagai pemangkin projek penghasilan roket di negara ini. Dalam usaha meningkatkan ekonomi penduduk setempat, sekumpulan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS berkongsi teknik sistem pertanian moden kepada komuniti setempat. Program jangka panjang itu diharap dapat memberi pendedahan pelbagai kegiatan sara diri kepada komuniti terutama di kawasan luar bandar. Program yang dikenali sebagai Sulam itu merupakan konsep pembelajaran berasaskan perkhidmatan bagi membantu menyelesaikan masalah dan keperluan komuniti. Dalam konteks ini, ilmu yang dipelajari para pelajar secara teori akan dipraktikkan menerusi projek bersama komuniti. 25 penduduk kampung Wallace Bay, Pulau Sebatik menyertai program kali pertama ini. Antara yang dikongsi, sesi dialog pelajar mengenai sistem fertigasi, pengurusan burung walit dan penanaman cendawan tiram. Outcome akhir kami adalah untuk fasa awal ini membentuk satu proposal yang mana kami akan berikan kepada pihak-pihak yang yang berkaitan lah untuk membantu menjayakan projek, dan untuk long term projek memang kita nak masyarakat di sini mampu memperkasakan diri untuk mempunyai pendapatan sendiri yang mana tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada pihak-pihak luar lah. Dengan tema ini memang tepatlah pada masanya sekarang kita sudah nampak di mana tapak-tapak ekonomi itu yang teknologi pertanian yang kita akan terapkan untuk kita sama-sama membangunkan ekonomi tersebut supaya ibu-ibu tunggal dan balu-balu ini mempunyai pendapatan untuk memberi pendidikan ataupun membiayai pendidikan anak-anak mereka dan mengurangkan beban daripada pihak kebajikan, karena kita punya ekonomi yang boleh kita dapatkan untuk sara hidup. Program ini juga antara langkah untuk membuka lebih banyak jalinan kerjasama pelbagai pihak bagi membangunkan ekonomi desa sekaligus memakmurkan rakyat setempat. Cuti hujung minggu ini dimanfaatkan 50 pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT dengan aktiviti mengutip sampah di pantai. Menariknya, mereka turut memakai baju kurung dan baju Melayu meraihkan Syawal bersama rakan-rakan. Ada yang lengkap berbaju Melayu, bersamping dan memakai tengkolok. Mereka mengutip sampah sepanjang 2 km di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Hasilnya dalam tempoh 2 jam saja, hampir 200 kg sampah berjaya dikumpul. Antaranya termasuk plastik makanan dan minuman, botol, tayar, polistiren dan lampin bayi. Menurut penganjur program Yusran Abdillah, inisiatif ini dilakukan bagi melahirkan kesedaran awam tentang kepentingan menjaga kebersihan pantai. Katanya pantai yang bersih dari sampah sarap akan menjadi tarikan pengunjung dan paling penting memastikan hidupan marin seperti penyu selamat. Ada penyu melekat dengan kepada jaring bot. Dan ada yang makan semua benda-benda macam ni. Itu yang menyebabkan penyu itu sendiri akan mati.
dan mereka tidak akan mendarat lagi di pantai Batu Buruk. Seronok. Samantha Syawal diisi dengan program ini amat kreatif lah cara dia. Cara dia memang kreatif. Saya amat tertarik dengan program ini sebab sebelum ni tak ada lagi yang buat macam ni sangat. Saya first time hadir untuk program yang kreatif macam ni. Jadi apabila kita semaikan sikap-sikap macam ni dan membagi tahu pada orang ramai, jadi baguslah dia orang akan jaga pantai kita daripada botol-botol plastik dengan ethically secara semula jadi dia akan jaga kebersihan pantai. Semua pantai, bukan pantai Batu Buruk sahaja. Aktiviti mengutip sampah itu dibuat setiap minggu oleh kumpulan yang lebih dikenali sebagai Trash Hero ini. Mereka turut memasang 4 papan tanda amaran dilarang membuang sampah sebagai ingatan kepada pengunjung. Seorang remaja OKU penglihatan di Amerika Syarikat membuktikan kecacatannya itu bukan penghalang untuk menjalani kehidupan normal seperti rakan-rakan yang lain. Malah Zion Riggs Gaines, 19 tahun yang pernah terkena tembakan di kedua-dua belah matanya, masih bersemangat bermain papan selaju atau skateboard. Zion yang sentiasa berfikiran positif juga bercita-cita mahu menjadi seorang atlet papan selaju profesional. I lost my eyesight due to gun violence. Can you tell us a little bit about that? Yeah, pretty much what happened was I was just wrong place, wrong time, and there was just a guy really drunk in front of a bar, and you know, me and my friends were just on our way home, and then he just started shooting at us, you know, and I got hit twice. Insiden terbabit membuatkan dia hilang daya penglihatan pada kedua-dua belah matanya dan terpaksa memakai mata palsu. Pada mulanya dia tidak dapat menerima hakikat itu. Bagaimanapun atas dorongan rakan-rakan, akhirnya Zion mendapat semangat untuk meneruskan sukan yang diminatinya sejak berusia 12 tahun itu. Tanpa menghiraukan kekurangan diri, dia berlatih bermain papan selaju dengan membiasakan diri dengan persekitaran sebelum meluncur dan memeriksa laluan yang akan dilaluinya terlebih dahulu. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan, contoh yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh, dia akan membentuk air dan minyak di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Dan ini adalah minyak petroleum sebenar daripada Telaga Tapis. Masih di Buletin Didik, sukan dimulakan dengan perkembangan Sukan C. Pasukan sepak takraw lelaki negara yang menyenaraikan barisan muda meraih pingat perak dengan menumpaskan Vietnam 2-1 dalam perlawanan terakhir acara berpasukan hari ini. Berlangsung di Gimnasium Huang Mai, Malaysia mula menunjukkan taring awal melalui regu pertama yang diwarisi Faisal Fuad, Nur Aizat Nordin dan Nur Faizul Razak mengalahkan Dau Van Huang, Ngoh Hui Long dan Do Man Tuan 21-15, 21-6. Regu kedua Zarif Marikan Ibrahim Marikan, Afifuddin Razali dan Aidil Aiman Azwawi kemudian mencatat keputusan 21-17, 21-9 ke atas Win Ngoc Sang, Ngunyen Hui Kuen dan Tang Min Kua untuk mengesahkan kemenangan. Haziq Hairul Nizam, Zulhusni Basri dan Redwan Hakim Muhammad pula tunduk 24-25, 21-23 kepada Li Ang Tuan, Vuong Min Chau dan Ngunyen Tien Dat dalam aksi terakhir. Beralih ke perkembangan bola sepak tempatan, pusingan kedua Piala FA, Johor Darul Takzim JDT dan Seri Pahang FC antara yang merakam kemenangan selesa untuk mara ke suku akhir. Turut garang Penang FC yang benam Perak 4-1, manakala Melaka United ceria menempah tempat ke pusingan seterusnya. Hasil kemenangan 2-1 ke atas PJ City FC.
Johor Darul Takzim JDT antara yang menepati ramalan mara ke peringkat suku akhir selepas menundukkan Sarawak United FC 3-0. Kesemua 3 gol JDT terhasil pada babak pertama bermula dengan jaringan Nazmi Faiz Mansur seawal minit ke-6. Sebelum 2 gol jaringan Fernando Forestieri pada minit ke-15 dan 43 melengkapkan kemenangan 3-0 JDT. Turut merakam keputusan sama Seri Pahang FC yang menundukkan skuad projek FAM MSN. 2 gol Mahmud Zatara pada minit ke-6 dan 28 meletakkan Pahang selesa di babak pertama dan Syahrul Nizam Nazir memastikan kemenangan 3-0 menjadi milik Pahang hasil jaringan di penghujung perlawanan. Sementara itu di Ipoh, Penang FC mudah membenam tuan rumah Perak FC menerusi kemenangan 4-1. Mendahului 2-0 hasil jaringan Hilal El-Helwe dan gol sendiri Aiman Khairul Yusni pada babak pertama. Perak cuba bangkit selepas Akil Hilman Daniel Roslan menjadikan kedudukan 2-1. Bagaimanapun kebangkitan yang cuba dilakukan Perak tersekat selepas 2 gol minit akhir Penang memastikan slot suku akhir menjadi milik mereka. Di Stadium Hang Jebat, Melaka United ceria menempah tiket ke suku akhir selepas mengatasi PJ City FC dengan kemenangan 2-1. Sonny Nordin meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-11 namun kembali diikat lawan menerusi jaringan Darren Lock pada minit ke-50. 5 minit berselang, Adriano menjadikan kedudukan 2-1 buat Melaka. Jaringan yang cukup penting buat pasukan tuan rumah dengan keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Liverpool menjulang trofi Piala FA Inggeris kali ke-8 dalam sejarah kelab itu apabila menumpaskan Chelsea 6-5 di perlawanan akhir yang diheret ke penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 0-0 dalam 120 minit permainan. Liverpool dan Chelsea bertembung di Stadium Wembley, London untuk menentukan siapa yang akan menjulang trofi edisi ke-141 itu. Kedua-duanya membariskan skuad terkuat untuk memberikan ancaman tetapi kekurangan penyudah terbaik mencipta jaringan. Selepas kebuntuan gol 90 minit berterusan hingga ke 30 minit lagi di masa tambahan, sepakan penalti menjadi jalan terakhir penentu pemenang. Percubaan terakhir diambil pemain gantian Kostas Tsimikas menjadi pemisah dengan The Reds dinobat sebagai juara sekaligus merupakan kejayaan kali ke-8. Chelsea pula malang tewas di perlawanan akhir kali ketiga berturut-turut dan juga yang keempat sejak 2016. Baik, mengakhiri buletin didik, sekumpulan pemuda di Lima Peru mentransformasikan sebuah tanah lapang menjadi lokasi permainan papan selaju. Saya Karya Azwar Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.